Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kahar bertemu sekali lagi dalam agenda Awani. Dalam kita berhadapan dengan COVID-19, banyak perkara berkaitan dengan agama seringkali menjadi perdebatan. Antara yang sempat saya lihat bagaimana sebilangan masyarakat ataupun sebahagian masyarakat Islam melihat COVID ini sebagai satu benda yang ujian. Tetapi adakah ujian ini lebih besar daripada kuasa Allah Subhanahu Wa Taala? Apa yang dikatakan kita takut Allah ataupun takut COVID-19? Ini satu frasa yang besar tetapi mungkin sukar untuk kita jawab sebagai orang awam ataupun yang tiada latar belakang agama. Mungkin kita akan rasa betul juga. Ini sebahagian daripada makhluk penyakit, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala itu akidah kita, kita percaya kewujudan Allah. Di mana yang kita takut? Adakah penyakit kita takut ataupun Allah Subhanahu Wa Taala yang kita takut? Jadi saya tidak ada jawapannya. Pakarnya ada bersama dengan saya yang berbahagia, yang berhormat Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, sebelah kanan saya Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Saya mulakan begitu, Dr. Zul. Apakah yang dikatakan dengan takut Allah ataupun kita takut COVID-19? Okay. Terima kasih Cik Nazri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada Astro Awani kerana sudi jemput saya, dan saya faham mereka bekerja dalam keadaan cukup mencabar dalam tempoh yang kita kata semuanya berada di rumah, tapi masih lagi terpaksa untuk mengemukakan sejumlah maklumat, berita, informasi yang untuk dihadamkan kepada segala ataupun semua rakyat. Terima kasih banyak. Kembali kepada isu yang dibincangkan tadi, cukup menarik. Kadang-kadang berita ini, perbincangan ini yang diambil daripada sebahagian Facebook, kemudian diolah di tempat-tempat yang lain ataupun dalam perbincangan WhatsApp dan seumpamanya. Saya akan cuba beri dalam dua noktah. Noktah pertama, makna takut. Apa makna takut? Takut di sini kata ulama maknanya kita bimbanglah, kita gerung, kita rasa nak elakkan daripada perkara tersebut. Cuma takut kata ulama ada dua. Takut kepada Allah, kita kena pergi kepadanya. Takut kepada makhluk, kita kena lari daripadanya. Kita takut harimau, kita larilah. Kita takut buaya, kita lari. Jadi dalam masalah takut kepada Allah, dia kita kena ibadat, kena abdi, kita kena jaga taat. Itu cara takut kepada Allah. Takut ni pula, dia bukan maknanya bila kita takut kepada Allah, kita tak boleh takut kepada makhluk yang lain. Ada juga kita takut, macam takut mati. Orang sebut takut mati. Jadi takut ini dia tahapannya berbeza. Takut kepada Allah sebagaimana saya katakan tadi lain berbanding dengan kita takut kepada makhluk-makhluk yang lain. Kita takut kepada api, kita sebut kita takut ke api. Kita takut kepada haiwan buas, kita tahu kita takut. Kita takut kalau duduk tempat tinggi jatuh atau tempat yang berbahaya. Kita takut bawa kereta dalam keadaan yang amat laju, kita takut. Jadi apakah dengan sebab takut itu seolah-olah kita nafikan takut pada Allah? Tidak. Sebagai contoh, apa benda pun kita kena faham maksud sebenar makna itu. Jadi hati kita akan jadi tenang, jadi kita faham. Baik, kembali kepada masalah COVID-19 ni. Apa kita kata kita takut sedangkan kita ada Allah, kita ada berkiam-kiam? Benar. Menyusuri nas dan juga riwayat-riwayat apa yang disebut, kadang-kadang Nabi gambarkan supaya lari. Bukan sekadar takut tapi lari. Contohnya Nabi SAW bersabda, wa firra minal majzum firaraka minal asad. Kamu larilah daripada penyakit orang yang kena kusta sebagaimana kamu lari daripada singa. Bayangkan. Maknanya daripada hadis ni dua perkara. Pertama, lari daripada orang kena penyakit kusta. Kedua, lari daripada singa. Maknanya daripada hadis ni jangan kita pergi pegang taring singa, main dengan singa. Itu mungkin ada seorang dua yang Allah bagi kepadanya dengan stamina yang baik, latihan yang baik, dia pandai, dia ni. Adalah kita tengok dalam YouTube, itu dia seorang je. Anak dia pun tak boleh, isteri dia pun tak boleh. Itu bahasanya. Jadi dua-duanya suruh lari. Kenapa suruh lari? Kerana di situ dibimbangi ada orang
Contohnya bila kita sebut penyakit kusta. Zaman dahulu penyakit kusta ni sukar untuk merawatnya. Tak ada ubat. Bahkan di Malaysia kita, kalau Cik Nazri ingat, ada hospital kusta, Dr. Zul. Hospital kusta di Sungai Buloh. Saya ingat saya pernah sampai di situ tengok suasana. Seolah-olah dia ada satu masyarakat dia ada satu negeri dia ada satu kawasan dia yang tidak dicampurkan dengan orang lain. Nabi suruh lari, tapi dalam hadis yang lain pula Nabi pernah bertemu dengan orang sakit kusta. Orang sakit kusta ini datang kat Nabi, nak salam dengan Nabi, Nabi salam. Nabi menyebut siqatan billah tawakkulan alaih, bismillahi tawakkaltu ala Allah. Maknanya dia siqah kepada Allah dan dia tawakal kepada Allah. Tapi itu sekali nak menunjukkan hukum boleh. Ini sesuai kalau kita pakai kepada pihak doktor, pihak pegawai perubatan yang mereka mempunyai sejumlah ilmu. Bagaimana cara untuk nak prevent diri mereka. Dia tahu dan dia ada asas, dia ada maklumat, dia ada informasi. Kita kurang sikit dan kita kecanaan dan keprihatinan dari segi kesihatan mungkin kita kurang. Jadinya bila kita faham macam ini, tak lagi timbul masalah aku ni kalau takut kepada COVID-19 maknanya aku tak takut kepada Allah. Tidak. Bahkan kalau kita tengok dengan cara kita cuba aplikasikan apa yang Nabi sebut tentang penyakit kusta tadi, jelas menunjukkan. Oleh kerana itu, dalam hal ini kita memang kena takut ke Allah. Tapi dalam Islam dia ada suruh usaha. Dia suruh ikhtiar. Bayangkan, saya kata, saya alhamdulillah iman saya kuat. Keyakinan saya kuat. Saya pergi dekat dengan COVID. Saya bergurau, saya berpeluk, saya sambil-sambil dengan air dia pun tumpah sama-sama gini-gini. Saya kata saya tak apa. Okey. Saya kata kalau saya mati, matilah. Allah tentukan mati. Tapi dalam Islam kata wala tulku bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu sampak diri kamu dalam kebinasaan. Kedua, kalau kita tengok, betul kita boleh pandangan macam tu. Tapi anak kita, isteri kita, keluarga kita semua akan kata apa? Kenapa abah buat macam ni? Kenapa suamiku buat macam ni? Kamu tak tahu ke orang ni lemah? Orang ni tetap menganggap bahawa jangkit ni menyebabkan asbab. Jadi kita telah melanggar hukum Tuhan, sunnatullah, berkenaan Allah jadikan sesuatu itu ada sebab. Kenapa sebab kamu sakit? Sebab kamu giang. Kenapa hukum sebab sababiyah ini diambil hukum asbab tanpa kita menafikan hukum musabbib. Musabbib ni yakni yang menjadikan sebab, yakni Allah. Allah yang menjadikan sebab. Betul, iza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Tetapi hukum ini disuruh kita meraihkannya. Atas asas itulah saya katakan, oleh kerana telah ada keabsahan daripada Kementerian Kesihatan, daripada pakar-pakar, bahkan bukan cerita di Malaysia saja, daripada WHO, negeri-negeri Arab, dan tak pernah berlaku dalam sejarah betapa ramainya para ulama kita tengok memberi fatwa. Di Mesir baik, di Saudi baik, di Kuwait baik, di Emirat, di Jordan dan di mana-mana tempat menggambarkan kegusaran pada tahap yang amat tinggi. Dan begitu kebimbangan kerana penyakit ini satu penyakit yang dalam bahasa lama disebut wabak, yang kita tak nampak, kita tak tahu apa yang boleh berlaku. Dengan sebab itu, jawab pada persoalan tadi, bila kita berikhtiar, itu sejuzuk daripada makna kita takut kepada Allah, kita ikut perintah Allah, kita mengambil hukum sebab yang diperintahkan kepada kita. Itu jelas bagaimana isu yang diperdebatkan oleh masyarakat di luar sana. Dari aspek pentadbiran, apabila Majlis Fatwa dan juga pihak Dr. Zul sudah membuat pengumuman, kita diminta untuk tidak melakukan solat jemaah di masjid pada ketika ini. Begitu juga tidak boleh melakukan solat Jumaat pada setiap hari Jumaat dan diminta membuat solat Zuhur di rumah. Isunya sekarang adalah melihat bahawa apabila kita berkumpul lebih daripada 5 orang adalah kita akan risiko dijangkiti COVID itu begitu besar.
Sebab itu penjarakan sosial ada kaitan dengan bagaimana kita menghalang perkumpulan-perkumpulan agama, termasuk melakukan solat Jumaat dan juga solat Jumaat di masjid. Jadi bagaimana kita memahami dari sudut fiqh dan juga ibadah? Kerana ada setengah pihak mengatakan bahawa apa kita nak halang orang nak pergi masjid pun? Kenapa kita tak menghalang orang pergi pasar tani, pasar malam, ke hypermarket yang berpusu-pusu beli barang itu? Tapi itu pun sudah pun dihadkan pergerakannya oleh pihak kerajaan. Jadi dari sudut agama seolah-olah ada double standard atau ada dua hukum yang berbeza. Kalau agama, tak, kita perlu juga pergi solat Jumaat. Kita perlu juga berjemaah di masjid. Dr. Zul, boleh jelaskan? Okey. Pertama sekali kita kena faham sifat agama kita ini, dia ada dua sifat. Satu raf'ul haraj, kedua qillatut takalif. Apa makna raf'ul haraj? Dia cuba nak mengangkat sebarang bentuk yang menjadi kesukaran. Qillatut takalif maknanya taklif Tuhan kepada kita ni tak banyak. Contohnya apabila Allah suruh sembahyang. Sembahyang kita sembahyang berapa kali je? 5 kali. 5 kali dengan waktu tak sampai sejam pun. Sedangkan Allah bagi kita 24 jam. Kita suruh puasa pun nanti 14 jam, 15-16 jam. Itu pun dalam bulan Ramadan. Itu pun bukan sepanjang bulan Ramadan, siang malam pagi petang puasa. Jadi maknanya itu sifatnya. Berbanding kalau kita dalam hidup, itulah mulianya syariat kita ini. Dalam hidup kita perlu makan, kita perlu minum, kita perlu, ini menjadi tabiat. Sebab itu mula-mula Allah ciptakan manusia, Allah sebut bab makan. Cerita Nabi Adam AS dengan Nabi, bab makan dulu. Dalam syurga pun disebut kulu washrabu bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makan dan minumlah dengan sebab kamu telah banyak korban masa atas muka bumi dulu. Jadi bab makan ni suhu sangat di kalangan manusia. Manusia dia nak makan. Ini sifat yang bersamaan dengan haiwan dan seumpama. Bila nak makan, kalau tak boleh makan, dia mengamuk. Dia tak akan tenang. Kita boleh sabar, anak kita mana boleh menangis, isteri kita macam mana, keluarga kita macam mana. Islam meraihkan macam tu. Oleh kerana itu, macam saudara Nazri sebut tadi, nak pergi pasar tani tak bolehlah bawa anak, bawa isteri, bawa ramai-ramai. Nak pergi dalam suasana yang kita kata ni dihakkan pergi seorang begitu. Seorang cukup. Jadi boleh selesaikan. Cuma isu bila kita kata masalah solat berjemaah, memang tak larang solat berjemaah. Tapi dalam keluarga, dalam ialah dia kata 5 orang, tiba-tiba anak dia ada 8 orang, campur isteri 9, campur dengan dia 10 contoh. Nak sembahyang berjemaah, jarakkanlah sikit. Antara sah wanita, jarak sikit-sikit. Ini dalam satu situasi yang kita kata berada dalam keadaan kita berjaga-jaga dan berikhtiar. Tapi jika sekiranya orang tersebut memang suspek positif berkenaan dengan Hawkawis, maka dia hukum lain. Bahkan dalam fiqh Islami kata dia tak boleh campur dah dengan orang lain. Dia kena asing, kena karantin. Artinya hak yang kata kita nak ambil siapa tak boleh semua sekali itu hak orang yang telah suspek, orang yang telah positif. Tapi orang yang biasa, yang alhamdulillah Allah bagi keadaan itu, buatlah sekadar apa yang dikata distance yang sesuai untuk dia solat berjemaah. Allah mengetahui akan hakikat ini. Jadi tak ada masalah, boleh buat insya-Allah. Okey. Kita pentadbiran Islam ini ada dua perkara yang perlu kita jelaskan, Dr. Zul, kan. Di peringkat persekutuan mungkin Dr. Zul tiada masalah itu dari sudut aspek yang akan kita jelas dari sudut pembahagian kataupun kuasa itu. Tetapi di peringkat negeri-negeri ini di bawah majlis agama Islam masing-masing, di bawah sultan ataupun raja masing-masing. Jadi adakah apabila kita sudah menggerakkan pergerakan terhad ini dan juga ada beberapa fatwa yang diumumkan itu, adakah semua negeri nampaknya sudah selesai memberikan penjelasan dan ada kefahaman yang besar di kalangan masyarakat Islam kita, Dr. Zul? Okey. Ini saya cerita sejujurnya lah. Apabila suasana COVID, saya melihat begitu mula menampakkan gelombang kedua yang dianggap cukup bahaya. Sedangkan persidangan mesyuarat muzakarah kebangsaan ini pada asalnya akhir lambat, saya kata yang ini kita kena ambil segera. Satu. Yang kedua, saya tahu dalam isu seperti ini kita memerlukan sokongan, dokongan, dan dalam bahasa yang saya guna adalah kebersamaan.
kebersamaan semua. Jadi buat kali pertama dalam muzakarah fatwa ataupun muzakarah hal ehwal Islam ni, kita jemput semua di kalangan mufti atau timbalan mufti atau wakilnya, pengarah agama, hal ehwal agama negeri, jabatan agama dia, majlis agama mewakili majlis, dan kita bincang dan kita bentangkan, dan saya tidak masuk pun dalam majlis tu. Selepas saya utarakan hasrat saya nak dua keputusan kerana terlalu penting, terutamanya dalam masalah solat jemaah di masjid ini. Satu lagi masalah berkenaan dengan cara pemandian ataupun pengurusan jenazah. Alhamdulillah mereka semua setuju pada peringkat itu, dan peringkat negeri masing-masing mereka balik, dan mereka melihat berdasarkan kepada sebab kes penyakit antara satu sama lain tidak sama. Justru apabila kita tengok respon daripada hampirlah, saya ingat semualah cukup baik, sebab kita faham majlis agama, begitu juga Kebah Duli Yang Maha Mulia Sultan merupakan ketua agama bagi negeri masing-masing. Kita tahu bagaimana border yang sepatutnya kita sama-sama jaga dan pelihara. Asas inilah yang kita bentuk, dan kita nak biarlah sekurang-kurangnya keadaan itu nampak kesamaan. Dan kita tengok negara-negara besar, Mesir sebagai contoh, dua institusi fatwa yang kuat di Mesir. Satu Dar Ifta Misriyah, satu lagi Fatwa Al-Azhar. Dua-duanya mempunyai pandangan yang hampir sama, cuma bahasaan je bezanya sikit. Begitu juga di Kuwait, begitu juga di Arab Saudi, Hay'ah Kibar Ulama mereka. Dan tak pernah berlaku dalam sejarah bagaimana Masjidil Haram juga diminoritkan kedatangannya, termasuk di Masjidil Nabawi dan tempat lain iqaf ataupun maknanya henti daripada salat berjemaah seperti ini. Jadi kelangsungan cara kita cuba nak mengolah seperti ini, kita nak kalau boleh di Malaysia pun sama seperti itu. Alhamdulillah. Jadi minggu ini kita lihat semua seluruh negara tiada saya solat nak Jumaat. ucap terima kasih kepada semua, dan saya nak ucapkan bahawa inilah yang kita nak, dan saya katakan kepada semua Kebah Duli Yang Maha Mulia Tuanku, Raja-Raja Melayu, begitu juga dengan tak lupa Tuanku Agung kita lah, dan juga pembesar-pembesar negeri, kerjasama yang cukup-cukup baik sebab mereka memahami akan besarnya COVID-19 ini. Okey. Mengambil peluang ketika cuti ataupun pergerakan terhad ini, Dr. Zul, masjid akan dibersihkan, adalah pelaksanaan pembersihan dan juga desinfeksi kepada semua masjid-masjid di seluruh negara. Kenapa kita perlu ambil peluang ini untuk membuktikan bahawa agama menitik beratkan kebersihan? Kerana mungkin sebelum ini kita ambil mudah, toilet masjid tidak berapa bersih, tempat mengambil wuduk tu berlumut, orang membuang kahak sesuka hati dan sebagainya. Dan kita tahu gejala yang menimpa bagi pesakit COVID adalah penyebaran coronavirus itu melalui air liur dan juga yang melekat kepada individu yang ataupun tempat-tempat yang permukaan yang ada di sekeliling kita. Jadi kenapa setiap rumah ibadah kita, terutamanya masjid dan surau, perlu mengambil peluang untuk melakukan pembersihan pada ketika ini? Setuju sangat. Yang pertama sekali kita kena faham, masjid ini dia bukan untuk orang tertentu, bangsa tertentu ataupun hak tertentu. Dia bebas. Semua orang, sama ada awak ni selama mana awak Islam, awak nak sembahyang, orang tak Islam mungkin dia pergi ziarah gitu je lah sekali-sekala. Tapi bila dalam keadaan terbuka macam itu, kita kena faham dengan tempat berkumpul seperti ini, dari segi wabak kebarangkalian tu amat kuat. Dan apa yang dikemukakan pada kami banyak kali, sama ada dalam pos kabinet ataupun dalam pertembungan secara direct, kami dapati bahawa
Kumang itu dia boleh hidup lebih kurang dalam 9-10 hari. Bayangkan. Bayangkan, kadang-kadang kita tak sangka perkara itu berlaku. Jadi untuk ihtiyati dan dalam bentuk jagaan dan kepastian yang lebih yakin, maka tindakan yang dibuat itu adalah amat penting. Dan bagi saya, pembersihan dan nyah kumang itu perlu dilakukan. Saya pernah tengok dalam gambar di Kaabah tu ada buat. Sebab di situ tempat berkumpul orang ramai, jemaah. Juta. Jadi apa yang akan diambil peluang oleh pihak Jawatankuasa Masjid ataupun badan yang berautoriti untuk membersihkan masjid dan juga menyahkumangkan, bagi saya itu satu tindakan yang tepat dan sesuai munasabah pada ketika ini. Apa seringkali yang dikongsikan oleh pihak Kementerian Kesihatan kepada Dr. Zul apabila minta pandangan agama untuk menyelesaikan isu penyebaran ataupun memperlahankan penyebaran COVID-19? Apa yang mereka, di aspek perubatan mungkin agak janggal apabila ingin dipertemukan dengan pandangan agama, hukum-hukum agama dan sebagainya. Mungkin Dr. Zul boleh kongsikan? Pertama sekali, soalan Cik Nazri ini baik sangat. Kami sebenarnya, sejujurnya sejak masa jadi mufti lagi, mempunyai hubungan yang amat erat. Alhamdulillah. Amat erat dengan Kementerian Kesihatan, dan saya boleh katakan menggunakannya dengan sepenuh-penuh. Semaksimum mungkin. Semaksimum mungkin. Sebagai contoh, bila saya nak buat berkenaan dengan isu ibu tumpang. Betul. Masalah tentang isu sel darah putih dah ni, isu masalah inhaler, isu masalah jantung, macam-macam. Dan kita tanya, dan mereka ni alhamdulillah beri kepada kita doktor pakar yang terbaik. Untuk kita tanya direct, tapi kita tanya dalam bahasa, bukan bahasa doktor, tapi bahasa yang kita nak faham sebagai orang agama. Sebagai contoh. Jadi kita tanya direct. Alhamdulillah. Jadi bila masuk COVID ini, saya ucap terima kasihlah kepada Datuk Nur Hisham. Dia datang ke pejabat kami. Dan selepas daripada itu, dalam muzakarah fatwa pun dia datang sekali. Dia datang dan dia beri pandangan. Bukan sekadar dari sudut tu, tindakan daripada agensi bencana kebangsaan pula. DAKMA, Datuk Mukhtar datang juga bincang. Dua-dua ni sudah bertemu banyak kali. Jadi dia terangkan. Bila dia terangkan, saya nampak isu yang paling besar sekali ialah mungkin fahaman ataupun pendapat doktor ataupun pakar-pakar perubatan ini dia terlalu tinggi, kebimbangan. Betul. Tapi kita ni tak tahu, jadi kita selamba je. Saya nak beri contoh mudah lah. Kita berjalan dengan anak kita, jalan tepi jalan raya. Tiba-tiba kita tengok harimau. Kita lari dulu dah. Anak kita nak pergi ke harimau sebab dia tak tahu. Dia tak tahu, budak-budak. Jadi, ini yang berlaku sekarang ni. Apabila disuruh karantin di rumah ataupun kita kata duduk di rumah duduk diam-diam lah. Duduk diam-diam, tapi mereka kadang-kadang jogging bersama keluarga, main bola lah. Ini sebenarnya spirit dari sudut itu dia sikit lari dan tidak betul lah. Sepatutnya ikut arahan daripada pihak berkuasa, dan alhamdulillah kolaborasi antara peringkat negara dan negeri cukup baik. Dipanggil menteri-menteri besar, dipanggil MKN akan lead dengan dibantu oleh menteri besar dan juga ketua menteri, dan juga peringkat nasional pula dengan PM sendiri yang buat kenyataan, sebahagian daripada menteri mengikut bidang masing-masing. Maka semuanya kita nak gambarkan bahawa kita mengambil kecaknaan dan keprihatinan yang sungguh termasuk agama dalam isu ni, dan kefahaman ni nampak mula dah luas dan nampak bersekali dah. Dan satu-satunya saya nampak selepas selesai ni kena buat fiqah coronavirus ataupun COVID. Betul. Sebab isu ni dia boleh menjadi satu presiden untuk akan datang dalam kita menghadapi gawat seperti ini. Okey. Bagi rakan-rakan jemaah tabligh, kita raikan mereka buat kerja yang bagus selama ini sebagai ejen dakwah kepada agama Islam. Tetapi kita tidak semena-mena isu kluster terbesar yang kita lihat gelombang kedua ini berasal daripada ijtimak mereka di Sri Petaling pada awal bulan 3 hari itu. Jadi
pesan Dr. Zul kepada rakan-rakan tabligh yang masih tidak membuat saringan, yang tidak datang ke hadapan untuk membuat ujian, dan ahli keluarga mereka sekali mungkin kalau ayah mereka, anak mereka ataupun abang mereka tidak mahu ke depan, mungkin ahli keluarga perlu proaktif dalam hal ini. Dan dalam masa yang sama juga bagaimana kita nak menunjukkan sikap amanah kita dalam berhadapan dengan COVID supaya kita tidak dilabel ataupun dituduh orang agama yang tidak amanah, untuk berterus terang kepada rakan-rakan Kementerian Kesihatan kita yang bekerja keras saban hari. Dr. Zul. Okay. Pertama sekali Cik Nazri, saya sejujurnya mempunyai hubungan yang amat-amat baik dengan sahabat-sahabat tabligh. Memang kenal lah ketua-ketua mereka dan menjadi macam rutin. Ya. Rutin, kita kata ini dululah sebelum berlaku ni. Rutin hubungan yang mana saya pergi dekat mereka dan mereka datang kat pejabat kami. Sentiasa berinteraksi. Ada berinteraksi. Boleh katakan paling lama pun 4 bulan, 5 bulan sekali ataupun lebih sikit kita akan bertemu atau bertanya khabar. Saya pun banyak. Bahkan saya bercita-cita sebenarnya nak pergi selepas dilantik jadi menteri. Tapi dengar COVID pula dalam dengar COVID tu saya tak jadi pergi. Tak sempat saya tak boleh lah. Saya kata campur pula cerita macam ni. Saya seru dan saya ajak kalau boleh sahabat-sahabat kita ikutlah nasihat Kementerian Kesihatan. Dan saya nak nyatakan COVID bukanlah satu jenayah. COVID bukanlah satu penghinaan. Maknanya kalau kena COVID tu jadi hina. Tidak semesti. Tapi COVID adalah satu wabak. Bila wabak ni dia tak kenal orang. Dia tak kenal orang tu orang baik ke, orang tak baik ke, orang soleh ke, orang tak soleh ke. Dan seumpamanya tak kena. Jadi untuk kita mengesahkan diri kita ni benar-benar terlepas daripada wabak tersebut dalam keadaan suspek yang amat tinggi atau sangkaan yang amat tinggi, saya syorkan dan saya rayulah kalau boleh sama-sama kita pergi. Jadi kita banyak sekali yang dititipkan dan yang dijelaskan dan semoga menjadi satu petunjuk bagi kita untuk menghadapi hari-hari yang mendatang ini, apatah lagi dalam situasi kita dalam gerakan ataupun kawalan terhad ini. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Sekian, Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih.